ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر عليك يسير وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh kerana sudi bersama-sama dengan Gemunul Iman dalam kuliah asar hari ini dengan kitab Misbahun Duja Syarah Safinah An-Najah. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada tim pengurusan Gemenur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Hajar Suniati binti Mansur. Jadi bagi memberkati kuliah kita pada asar ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sholiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Moga dengan istiqamahnya kita duduk dalam halaqah ilmu ini Allah kurniakan kefahaman, Allah tingkatkan iman, Allah tambah ilmu pengetahuan. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadil Ustaz. Tafadhal mashkura. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam bahagia. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Hari ini kita sambung belajar kitab yang telah pun disebutkan. Kalau tak silap hari ini kita di muka surat 13. Betul? Mudah-mudahan betul lah tu. Muka surat 13. InsyaAllah Ustaz. Cantik, alhamdulillah. 13. Bermula pada muka surat kelabu ke atas. Bahagian kitab Safinah An-Najah. Safinatun Najah. Apa kata pengarang? Qala al-musannif alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Makna dia bahasa Melayu apa? Segala puji hanya bagi Allah. Jadi ada nota kaki kat situ nombor 6. Stoat. Stoat pula. Apa nak sebut Seciput. Stoat seciput tak apalah. Ada nota kaki nombor 6. Nampak bawah tu? Pengarang nak ceritakan apa makna maksud daripada perkataan alhamdu. Ha dia mesti ha apa? Ha dia mesti ha apa? Ha pedas. Ha pedas. Wallahu alam, setakat ni saya tak pernah rasa dia pedas ke dia masam ke. Setakat ni saya tak pernah rasa. Siapa pernah rasa dia boleh cubalah share pengalaman dia. Sebahagian tadi jawab hanya pedas. Mungkin ada yang rasa, yang lain ada pernah rasa ha crispy, ha cheese. Contohlah, contoh. Kenapa namanya ha pedas? Kerana biasanya orang kalau kepedasan menahan pedas tu, dia datang daripada bunyi ha tu. Jarang orang kalau pedas je ha 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 ha. Tak ada lah. Dan jarang Ustaz, juga. Ya. dulu kalau masa kecil-kecil kita ngaji, kalau ha tu ha kecil, kalau yang ha bertitik atas, ha besar. Ha kecil, ha besar. Mungkin dulu yang kecil tu sekarang dah besar. Dah besar, dah dewasa dia. Kononnya macam itulah. Tapi nak ceritanya apa? Ceritanya semua panggilan tu ha kecil atau
ha pedas sebenarnya nak membezakan. Untuk faham. Untuk faham, untuk terangkan. Jadi supaya orang tak baca alhamdu. Sebab alhamdu kalau tukar huruf dah jadi lain makna dia. Makna dia Baik. Sekarang kita tengok di bawah tu. Jangan fikir ha pedas, ha tak pedas saja. Dalam pedas-pedas tengah belajar mata dia galip. Dah kena cili pun mata galip lagi. Baik. Alhamdu bermaksud puji atau pujian. Dari segi bahasa, ia bermaksud kalau kita sebut alhamdu, bermaksud kita memuji dengan lidah. Jadi sebut alhamdulillah. Walaupun boleh puji dengan hati, tapi maksud yang nak disampaikan ialah pujian tu dengan lidah. Dengan penuh kerelaan hati terhadap sesuatu perkara yang baik. Itu nama dia alhamdu. Contohnya, kita memuji akhlak seseorang yang sopan santun dan dermawan. Dermawan. Itu contohnya lah. Kita puji dengan bentuk apa? Ucapan, perkataan dengan lidah. Dari segi istilah pula, alhamdu tu maknanya ialah kita bermaksud kita memuji dengan lidah sambil kita mengakui keagungan si pemberi nikmat. Jadi contohlah kita dapat baju, kita beli ke, orang hadiah ke, kita dapat ke, ada cabutan bertuah ke, tak kisahlah. Tapi kita sebut apa? Alhamdulillah. Kita pujinya kepada Allah. Kenapa? Kerana tu bermaksud kita memuji dengan lidah, cuma kita mengakui keagungan pemberi nikmat. Kitanya dapat dari mak kita, dapatnya dari majikan kita contohnya. Tapi kita pujikan pemberi nikmat, iaitu Allah, atas nikmat yang diberikan kepada orang yang memuji atau orang lain. Jadi kita ni puji dapat sesuatu, alhamdulillah. Kita puji Allah, padahal yang bagikan orang. Tapi kita puji Allah kerana Allah yang memberi, yang maha memberi nikmat, yang beri nikmat itu kepada dia sehingga membolehkan dia tu beri kepada kita. Tak kisahlah bentuk hadiah ke, bentuk anugerah ke, apa saja. Jadi kita ni puji tu kepada siapa hakikatnya yang memberi kita nikmat. Contohnya, tengok tu dalam kurungan tu. Apa disebut? Memuji nikmat, kejayaan yang diberikan oleh Allah kepada anaknya dalam peperiksaan. Anaknya berjaya, dia puji kepada Allah. Kenapa dia tak terus puji anak dulu? Sebab dia tahu anaknya berjaya, kejayaan tu diberikan oleh Allah. Hakikat siapa yang memberi nikmat. Sebab tu kalau kita dapat apa-apa saja kebaikan, jangan lupa sebut alhamdulillah. Apapun keadaan, sebenarnya kita dah banyak menikmati nikmat Allah. Baik, kemudian yang kedua, dalam kitab yang lain, apa makna puji? Ia juga bermaksud memuji Allah kerana keindahan sifat-sifatnya, sama ada sifat zatiyah ataupun selainnya. Kadang-kadang bukan mesti kita tunggu sampai dapat sesuatu tau. Bukan mesti kita dapat sesuatu yang kita rasa luar biasa baru kita sebut alhamdulillah. Tapi kita puji kerana Allah tu dia maha terpuji. Sifat pemurahnya, sifat penyayangnya, sifat mengampunkannya. Maka segala sifat-sifat yang indah bagi Allah itu, kita pujilah. Kita puji lah. Orang tak bagi apa-apa kita pun kita boleh puji kan? Tu orang. Padahal dia cuma makhluk saja. Ada orang tu kadang-kadang dia kata, baguslah dia. Dia tak ada bagi kita apa pun tapi kita kata dia bagus. Hebatlah dia. Dia tak ada bagi apa pun kat kita tapi kita kata dia hebat. Orang manusia kita banyak puji dia dalam keadaan dia tak ada bagi apa-apa pun kat kita. Jadi kenapa kita tidak mengutamakan pujian kita kepada Allah walaupun kita macam tak nampak lagi apa yang Allah kurniakan kepada diri kita, sedangkan hakikatnya kehidupan kita itu sendiri adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana ada orang yang boleh ada dan wujud di alam ini tanpa kurniaan dari Allah? Mana ada? Dia wujud pun Allah yang ciptakan dia. Betul?
Kita ada ni pun siapa ciptakan kita? So, Allah ciptakan kita. Jadi kita tak ada siapa daripada kalangan kita yang terlepas daripada nikmat Allah. Jadi kita dapat makan ke tak dapat makan ke, susah ke senang ke, hakikatnya kita puji Allah. Jadi yang kedua ni apa? Bermaksud memuji Allah kerana keindahan sifat-sifatnya. Baik, turun bawah lagi. Kemudian asyukru. Ini cerita syukur pula. Kan ada orang suka apa tu? Dia suka jadikan ton handphone. Alhamdulillah wa syukru lillah padamu. Ada pernah dengar lagu tu? Tak tahu siapa nyanyi ya. Ustaz lah nyanyi tadi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tapi dia sebut tu tak berapa cantik lah. Dia sebut bukan bahasa Arab tu. Dia sebut tak salah saya wa syukurillah. Kalau dan syukurillah, okeylah. Syukurillah maknanya bahasa Melayu. Dia campur. Wa syukurillah. Syukurillah. Kalau syukurillah, dia campur. Bahasa Melayu campur bahasa Arab. Dia campur. Campur macam tak berapa cantik lah. Tapi tak apa, dah jadi lirik lagu kan. Kalau bahasa Arab, sebutan dia wa syukru lillah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Syukru lillah. Asyukru. Tu asyukru, nampak tu yang kita tengah baca ni. Saya suruh tengok kitab, bukan suruh dengar nyanyi. Yang awak sibuk dengar nyanyi kenapa? Tengok kitab, tengok kitab. Asyukru dari segi bahasa ialah sama makna dengan alhamdu dari segi istilah. Maknanya apa? Dari segi istilah pula, syukur ialah perbuatan hamba menggunakan segala nikmat yang dikurniakan kepadanya sesuai dengan tujuan nikmat itu diciptakan. Kita gunakan nikmat itu pada ketaatan kepada Allah. Itu nama dia syukur. Diri kita ni sebenarnya, kenapa diri kita ni boleh jadi rosak? Kenapa diri kita ni boleh jadi masalah? Kenapa diri kita ni boleh jadi problem? Kenapa diri kita ni boleh jadi satu perkara yang tak elok? Apabila kita gunakan diri kita ni pada perkara yang bukan tujuan kita diciptakan. Senang cerita ginilah. Saya bagi satu contoh. Depan saya ni sekarang ada, nampak ni? Nampak Alhamdulillah. Ada sebatang pensel. Pensel ni, dia ada orang yang buat pensel ni tau. Orang yang buat pensel ni, tak kisahlah dia cara mesin ke pakai apa ke, tapi yang penting dikendali oleh manusia bentuk pensel. Pensel ni dibuat, dia ada tujuan. Apa tujuan dia? Untuk kita gunakan bagi tujuan menulis. Menulis. Baik. Selama mana pensel ini digunakan pada tujuan dia dibuat. Dia dibuat untuk menulis. Kita gunakan pada tujuan itu, iaitu menulis. Maka pensel ini, dia bukan tak terjejas. Dia akan tumpul. Tapi bila kita tajamkan semula, dia tajam. Kemudian dia akan tumpul. Kita tajamkan semula, dia tajam. Manusia, dia diciptakan untuk menghambakan diri dia kepada Allah. Itu tujuan besar dia. Jadi selama apa dia buat, dia menghambakan diri kepada Allah. Dalam bab makan, dia hambakan diri. Contohnya apa? Pilih makanan yang halal. Itu maknanya dia hambakan diri. Contohnya apa? Dia makan pada sekadar yang perlu. Itu hambakan diri. Dia bukan makan sebanyak-banyaknya, ambil dengan sumber. Jadi dia ikut semua tujuan-tujuan itu, maka insya-Allah dia akan okey. Memang dia akan sakit, tapi dia makan, dia sembuh. Memang dia akan kadang-kadang menghadapi ujian, tapi bila dia dapat karawatan, dia tajamkan pakai sharpener. Tapi sharpener dia ilmu lah. Dia akan tajam balik. Baik. Tapi bila pensel ni akan rosak, walaupun dia baru, tapi bila dia digunakan pada bukan tujuan dia dibuat. Contohnya digunakan untuk ketuk paku. Digunakan untuk buka skru, ompel engsel, nak buka engsel. Ataupun digunakan untuk apa? Untuk masak kat dapur. Pakai pensel. Maka pensel ni walaupun baru, mungkin saja dia akan menjadi pecah, rosak dan sebagainya. Macam tu juga diri kita. Kalau kita gunakan diri kita pada tujuan, bukan tujuan kita diciptakan, kita gunakan untuk perkara salah, perkara dosa, perkara gini,
nanti kita akan jumpa keadaan kita yang rosak. Jelas? Baik. Jadi bila kita gunakan diri kita ni untuk tujuan ketaatan kepada Allah, maka ketika itu disebut kita adalah hamba Allah yang bersyukur. Gunakan nikmat Allah pada urusan yang sesuai dengan tujuan nikmat itu diciptakan. Baik, kemudian bawahnya lagi. Ia juga bermaksud memuji Allah kerana nikmat yang telah dikurniakan olehnya. Tengok sebelah. Kalimah dia Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Tengok catatan sebelah. Muka surat 14. Catatan. Imam Nawawi berkata, Imam Nawawi ni imam besar dalam mazhab Syafi'i. Imam Nawawi, kena ingat tu nama dia. Imam Nawawi adalah imam besar dalam mazhab Syafi'i. Umurnya pendek saja. Dikatakan umur dia 45 tahun. Dikatakan umur dia berapa? 45 tahun. Dan dia dikatakan mengarang menjejak kepada 40 lebih buah kitab. Umur dia pendek saja, 45. Dan riwayat yang kuat mengatakan beliau ini tidak sempat berkahwin. Tak berkahwin. Sampai umur 45 sampai meninggal tak kahwin. Bukan tak suka kahwin. Bukan tak mahu kahwin. Bukan menolak kahwin. Tapi dia punya sibuk memikirkan tentang ibadah dan ilmu. Dia terlupa. Tak sempat nak fikir pasal kahwin. Macam mana tu? Dia tak sempat. Dia tak sempat nak fikir. Kalau fikir, terlintas dalam hati nak berkahwin, ada keinginan, kena kahwin lah. Tapi dia tak sempat kerana dia sibuk. Dikatakan ada satu kisah, Imam Nawawi ni dia mengarang kitab sampai dia terlupa makan. Sehingga kakak dia bantu dia sambil dia ngarang kitab, kakak dia tolong suap kerana kesian tengok dia tu macam terlupa nak makan. Mengarang kitab sampai lupa nak makan. Siapa kat sini pernah mengarang kitab, baca kitab, terlupa nak makan? Sila angkat tangan. Yang saya pernah jumpa, dia sibuk makan hari-hari, terlupa kitab letak kat mana. Yang tu saya dah pernah jumpa. Bukan sinilah, Gema Nuriman taklah. Ni tempat lain. Bukan Gema Nuriman, insyaAllah. Saya pernah jumpa orang, dia banyak sangat makan. Tapi buat kerja ada ustaz. Buat kerja sampai lupa makan. Okey, buat kerja tu okey, biasa. Ni baca kitab, baca Quran. Hajah dah makan tengah hari belum? Masa tu dah pukul 10 malam, dia tengok Hajah ni baca Quran, ngaram Quran. Dia kata, ya Allah, saya lupa makan tengah hari. Kenapa? Saya lupa. Bukan lapar, bukan tak sempat, tapi terlupa nak makan. Allahu Akbar. Kalau kat sinilah Gema Nur Iman ni melahirkan generasi yang terlupa nak makan kerana sibuk belajar mengaji. Dahsyatlah. Cuma pesan. Amin ya Allah. Cuma pesan saya makan pun perlu juga. Kita belum mampu ada ketahanan yang seperti itulah. Tapi kalau satu masa kita memang ada ketahanan yang macam tu, harus saja sebab sebahagian orang-orang soleh makanan mereka memang zikir. Zikir itu memberikan kenyang bagi mereka. Allah jadikan begitulah. Tak apalah, itu kurniaan Allah bagi mereka macam tu. Ada sebahagian. Nanti akhir zaman pun gitu tau. Zikir-zikir yang memberikan asbab kepada kenyang. Kita ni soalnya kita ni belum kuat keyakinan kita. Kita belum kuat keyakinan kita. InsyaAllah lah, mudah-mudahan. Baik, jadi apa kata Imam Nawawi ni? Saya nak cerita ni. Imam Nawawi cerita sunat memuji di awal kitab yang dikarang. Sunat memuji itu sunat kalau kita sebut Alhamdulillah, puji. Sunat juga kita ucapkan ketika hendak memulakan kelas pengajian. Sebab tu kita mulakan sebut Alhamdulillah. Tu bukan copy paste orang punya ceramah, orang punya kelas. Bukan.
Sebab dulu kita ngaji dalam kitab, Imam Nawawi kata sunat memulakan dengan pujian. Atau ketika murid nak membaca di hadapan guru mereka, mulakan dulu alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Okey, jom kita start. Macam tu. Sama ada murid tu dia nak talaki baca kitab hadis ke, nampak tu, atau fiqh ke, atau selain daripada itulah, ilmu qiraat ke, ilmu faraid ke, ilmu tafsir ke, maka sebaik-baik ucapan nak puji ialah alhamdulillahi rabbil alamin. Itu sebaik-baik ucapan kalau kita nak puji. Tapi kalau tambah alhamdulillahi rabbil alamin, al-azizil jabbar, al-qawiyil qahhar, al-afuwil ghaffar, khaliqil jannati wan nar, ditambah lagi Allah yang maha pengampun, yang maha perkasa, boleh, tambah boleh. Tapi catatannya tadi sebaik-baiknya dapat ucap alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Sekarang kita kena faham juga perkataan Rabb. Rabbun ni dia dalam bahasa Arab dia ada banyak makna dia. Asal makna dia ialah yang memiliki. Dia ada banyak makna. Sebab tak semesti maknanya Tuhan. Rabbul alamin, Tuhan sekalian alam, betul. Tapi makna Rabbun ni dia boleh makna selain daripada Tuhan. Contoh, saya tulis satu ayat bahasa Arab, saya kata huwa Rabbul bait. Dia adalah Rabb kepada rumah itu. Dekat situ dia tak panggil Tuhan, kat situ dia panggil tuan rumah. Maknanya pemilik kan? Tapi ni bahasa Arab lah, tak apalah, kita taklah nak pergi jauh dengan perkara ini. Cuma saya nak beritahu, kadang-kadang Rabbun maknanya Tuhan, kadang-kadang Rabbun ada membawa makna lain. Dalam bahasa Arab lah. Baik, tak apa. Yang penting, bila soalan dalam kubur nanti kita dapat jawab. Yang tu mustahil. Apa soalan dia? Masuk je alam. Soalan yang pertama, Man Rabbuka? Siapa yang dah tahu soalan tu, maka dia bakal jenazah. Semua di kalangan kita bakal jenazah. Semua dari kalangan kita bakal jenazah. Soalan bocor. Soalannya bocor, cuma jawapannya disuruh bersedia secara amalan. Bukanlah bersedia secara hafalan, kita dah hafal. Bersedia secara percakapan, kita dah boleh cakap. Tapi bersedia dari segi amalan, dia bergantung sepanjang hidup ni, adakah amalan kita tu menunjukkan kita mempertuhankan Allah. Sebab tu bila kita belajar tentang tawakal, tentang redha, tentang sifat Allah, tentang tauhid tu penting. Sebab pemahaman, i'tiqad, amalan, perbuatan kita tu nantilah menjadi sebab kita jawab soalan Allah, Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku. Itu cerita dia. Kadang ada orang fikir, kenapa kita nak belajar benda ni? Banyak. Kalau semakin kita bertawakal kepada Allah, kita reda dengan takdir Allah, kita tak ada rasa macam menyangkal, membantah apa pun ketentuan Allah untuk kita. Kita rasa senang sangat dengan apa pun susah senang yang Allah beri pada kita. Bukan kita merasa senang dengan kesusahan yang kita dapat, tak. Kita merasa senang dengan ketentuan Allah untuk memberi susah pada kita. Faham? Ada benda ni beza. Saya bukan merasa senang dengan kesusahan yang kena pada saya. Kesusahan tu makhluk. Saya merasa senang dengan ketentuan Allah yang menentukan kesusahan itu terkena kepada saya. Keputusan takdir ketentuan tu saya nak belajar menyenangi benda itu. Meredai benda itu. Hal itu. Memudahkan, mudah-mudahan bila ditanya siapakah Tuhanmu, maka saya dengan lancar amalan saya akan jawab Allah Tuhan saya. Dia yang bagi semua, saya terima semua sekali. Saya terima semua sekali. Contoh, ada orang rumah dia kena pecah masuk. Dia merasa tidak senang dengan perbuatan pencuri itu pecah masuk. Tapi dia merasa senang dengan takdir ketentuan Allah yang menentukan bahawa malam tadi pencuri masuk ke rumahnya. Kan beza.
Saya buat report polis bukan sebab saya membantah takdir. Saya minta polis tangkap orang itu bukan bermakna saya tak puas hati dengan ketentuan Allah, bukan. Tapi saya tidak merasa senang dan tidak reda dengan perbuatan mencuri itu. Tentang kesusahan, kejahatan, keburukan tu saya tak merasa senang sebab yang dia buat tu perkara maksiat. Ya, tapi saya tahu bahawa dalam dia perbuatan mencuri itu dia adalah ketentuan daripada Allah. Yang ketentuan daripada Allah untuk menentukan saya kecurian malam tersebut, saya terima dan saya reda. Dua benda berbeza. Itu nak kena beza tu, dia sipi sebelah-sebelah je dia punya pemahaman dia. Cara nak faham dia, ulang yang saya sebut ayat tu berkali-kali dalam hidup. Nanti lama-lama dapat faham. Ulang-ulang. Saya tidak reda dengan perbuatan dosa yang orang lakukan pada saya. Tapi saya reda dengan ketentuan Allah yang menentukan orang itu buat keburukan kepada saya. Saya tidak reda dan tidak senang dengan sesuatu kejahatan yang dilakukan satu orang makhluk kepada saya. Tetapi saya adalah reda dengan ketentuan Tuhan yang menentukan orang itu berbuat kejahatan ke atas saya. Boleh cerita dia gitu. Mudah-mudahan nanti cerita dia marrabbuka Allahu Rabbi. Baik, seterusnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan pemilik kepada sekalian alam. Tengok tu nota kaki nombor 8. Dekat bahagian bawah. Muka surat 14. Tapi jangan bawah muka surat 14. Kalau dah bawah muka surat 14, nama dia sujud. Sujud apa Bukan sujud sahwi. Sujud sahwi dalam solat. Bukan sujud syukur. Tak ada dapat apa-apa cerita ni. Nama dia sujud. Sujud apa Sujud apa tak tahulah Sujud kantuk. Tahu kantuk? Siapa tahu sujud kantuk? Mengantuk. Tak pernah dengar Tak pernah dengar kan sujud kantuk? Sujud mengantuk. Ya Allah. Sujud kantuk. Saya baru tahulah perkataan mengantuk tu daripada perkataan kantuk. Mengalah, kalah mengalah. Kandung mengandung. Masya Allah. Lagi apa? Kubur mengubur. Kunci mengunci. Kantuk mengantuk. Cuba tu yang ada yang kita dah terbiasa guna kadang lupa apa perkataan asas dia. Contoh yang kedua paling yang dahsyat sikitlah. Menyampah. Menyampah daripada perkataan apa? Aduh, Sampah menyampah. Oh gitu yang tu saya kena tengok balik semula kamus. Tepi menyepi. Kalau S dia M. Kalau dia S jadi dengan NY kan? NY. Selak, menyelak, sokong, menyokong, sapu, menyapu, siul, menyiul agaknya lah kot. Jadi menyampah, sampah. Menyampah tu maknanya Ustaz? Kita menjadikan dia sebagai sampah. Tak tahulah menyampah tu maknanya apa tak tahu. Tapi kalau sebut Rabbil Alamin, Tuhan kepada sekalian alam. Sekalian alam tu ada ulama masukkan apa? Itu tengok tu, nota kaki nombor 8. Dia adalah perkataan khas, isim khas untuk makhluk yang diberikan akal. Diberikan apa? Diberikan akal. Siapa dia? Yang pertama manusia. Manusia ada akal. Betul? Setuju? Hari ni 130 orang ikut, semua ada akal? Ada, Alhamdulillah. Kedua, malaikat. Malaikat ada akal tapi tak ada nafsu. Yang ketiga, jin. Jin ada namanya akal dan nafsu. Jin ada akal dan nafsu. Sama seperti kita. Baik. Muka surat 14. Kotak di bahagian bawah. Tengok tu. Hukum. Hukum mengucapkan hamdalah. Hamdalah tu bacaan Alhamdulillah kita sebut hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin tu. Baik, Alhamdulillah. Hukum.
kadang-kadang mengucap hamdalah itu hukumnya wajib. Kadang-kadang mengucap hamdalah itu hukum dia wajib. Masa bila? Ketika memulakan khutbah Jumaat. Hukum dia wajib. Hamdalah tu nama bacaan. Alhamdulillah tu nama dia hamdalah. Macam Bismillahirrahmanirrahim, basmalah. Basmalah. Kalau a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nama dia apa? Nama bacaan. Nama. Ta'awuz. Ta'awudz Ta'awudz. ataupun isti'adzah. Dua-dua boleh. Ta'awudz, isti'adzah. Kalau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadah. Namanya syahadah. Kalau Allahumma salli ala Muhammad. Namanya apa? Salawat. 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 Astaghfirullahal azim. Istighfar. Istighfar. Allahu Akbar. Namanya apa? Takbir. Tu nama-nama dia lah. Nama dia hamdalah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namanya apa? Istirja. Istirja. Namanya istirja. Tu semua nama-nama dia. Baik. Kadang-kadang mengucap alhamdulillah tu hukum dia sunat. Masa bila? Dalam setiap keadaan sunat. Seperti nak mulakan doa, kita baca. Seperti lepas makan, lepas minum, alhamdulillah, alhamdulillah. Okey. Nak cantik, alhamdulillahilladzi at'amana lah. Alhamdulillah, okey. Ketika khutbah nikah. Dulu masa nikah khutbah tak? Dulu. Ya kena tanya yang paling baru nikah lah. Susah sangat lah. Yang lama-lama tu. Yang lama tu yang dah 20 tahun dia dah tak ingat dah. Dia dah tak berapa ingat dah. Dia dah hilang ingatan. Bukan hilang ingatan. Dah tak. Khutbah nikah tu hukum dia sunat. Kalau baca bagus. Tapi belum nikah saya. Tak apa. Tunggu je nanti. Nanti dapat suasana, mudah-mudahan temu jodoh nanti. Dapatlah peluang mendengar khutbah nikah. Kita datang majlis orang berakad nikah pun ada khutbah nikah. Okey tuan-tuan, kita nak mulakan khutbah nikah. Mana pengantin lakinya? Baik sini. Baik pengantin perempuannya ada? Ada. Pengantin lelaki, betul pengantin perempuannya? Takut tersalah. Tantah tu mak mertua tengok betul. Okey, baik. Mana saksinya? Dua orang dah bagi IC. Baik, kita cek. Ni saksinya siapa ni? Ni seorang ni jiran. Bagus, orang soleh. Baik-baik. Dari seorang ni siapa? Kenal pengantinnya? Kenal. Kenal pengantin perempuannya? Kawan ayahnya je? Baik. Jadi saksi kena perhati dengan baik. Baik tuan-tuan. Sama-sama kita ikuti khutbah nikah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Mulakanlah khutbah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. Ya ayyuhalladzina amanu. Baca ayatnya. Lepas tu qala Rasulullah an-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka kepada sunnahku maka dia tidak termasuk dalam golonganku. Rasulullah pernah memanggil pemuda, ya ma'syarasy syabab, wahai sekalian orang-orang muda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa yang berkemampuan untuk melaksanakan akad nikah, berkahwin, maka hendaklah dia bernikah, akad kahwin. Cerita nasihat mengenai ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Lepas tu start. Baik tuan-tuan, kita nak mulakan upacara kita, akad nikah. Niat semua lillahi ta'ala, mudah-mudahan majlis lancar. Baik, ikut sama-sama dengan saya dulu. Kita baca syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dah syahadah, istighfar, lepas tu selawat. Lepas tu baru ulur tangan. Baik Contohlah, contoh. Saya tak pernah lagi nikahkan orang. Sendiri nikah dah banyak kali lah. Tapi menikahkan orang belum lagi pernah setakat ni. Sendiri yang ambil nikah dah banyak kali. Jadi cerita dia
Ceritanya sekarang sunat nak sebut tu baik. Ya Allah, yang ketiga makruh. Makruh. Jika dibaca di tempat yang kotor. Seperti dalam tandas. Janganlah baca alhamdulillah, makruh Baca bismillah pun makruh. Dalam tandas jangan. Tempat pembuangan sampah. Atau tempat penyembelihan binatang. Kenapa tempat penyembelihan binatang tu tak bagus kita? Bukan tak bagus. Kalau bukan tujuan sembelih lah. Kalau kita tujuan memang masa tu nak sembelih, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu lain. Tapi maknanya sengaja baca di tempat sembelihan. Sebab tempat sembelihan tu biasanya tempat yang ada darah, ada tai-tai binatang kan. Ada najis-najis air kencing dia kan. Kalau kita datang tempat binatang, biasa saja. Dekat bawah tu ada najis-najis dia, ada tai-tai dia. Yang mana sebahagian tu dah kering, sebahagian basah, sebahagian dah nampak campur saja dengan benda-benda lain. Macam itulah, dengan darah, dengan apa. Jadi kalau semata-mata kita baca di tempat itu, makruh. Yang keempat, hukum baca bismillah itu haram. Hukum baca hamdalah itu haram. Ketika hendak melakukan maksiat atau sedang melakukan maksiat. Na'udzubillah. Kalau ada orang buat maksiat tapi baca alhamdulillah. Dia susah nak pecahkan tabung masjid tu. Lompe, pecah. Alhamdulillah. Astaghfirullah. Dia baca alhamdulillah setelah berjaya pecahkan tabung masjid. Jawapan dia hukumnya haram. Berdosa. Na'udzubillah. Baik. Seterusnya, tengok di muka surat 15. Hamdalah bermaksud. Apa hamdalah punya maksud tu? Ustaz, Ya, sikit saya. nak pengesahan. Maknanya tempat penyembelihan binatang tu jatuh makruh disebabkan tempatnya terdapat najis. Kerana adatnya tempat penyembelihan secara umum tu tempatnya adalah biasanya tempat itu adalah bergelumang dengan najis. Kerana itu. Tapi kalau binatang tu dah bawa peasingannya pergi kat bawah pokok. Bawah pokok tanah. Kemudiannya dah disediakan tempat sembelihan dia. Masa nak sembelih tu kan masa nak sembelih kan ada 4 perkara kita buat. Kalau korban. Pertama apa? Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, Allahumma salli ala Muhammad. Ketiga, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang keempat, Allahumma hadha minka wa ilaika fataqabbal minni. Ya Allah, ini adalah binatang kurniaanmu. Dia adalah dilakukan ibadah keranamu, maka terimalah amalanku. Amalanku maknanya korbanku ini. Kalau buat korban kan 4 perkara kan. Kita baca juga bismillah, nama Allah juga dekat situ. Tak apalah, sebab itu tujuan baca bismillah tu memang sembelih. Bukan kerana tempat penyembelihan itu, bukan. Tapi kerana perbuatan nak sembelih binatang tu. Sembelih dengan nama Allah. Yang tu okeylah. Tak apalah. Baik Seterusnya, tengok sebelah muka surat 15. Tengok atas sekali, muka surat kelabu, atas. Biar muka suratnya kelabu, yang penting matanya tak kelabu. Allahu Akbar. Dan dengannya, dengan Allah, kita mohon pertolongan atas segala urusan. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Baik, dekat bawah tu ada makna hamdalah. Perhatikan sikit. Hamdalah bermaksud segala puji yang diucapkan dengan lidah dengan penuh rasa kerelaan hati sambil merasakan keagungan yang ditujukan hanya kepada Allah, Tuhan kepada manusia, Tuhan kepada malaikat dan Tuhan kepada jin. Itulah masa kita menyebut Alhamdulillah. Rupanya kalau kita sebut Alhamdulillah kan, puji, ceritanya ada yang memuji kita, ada yang dipuji Allah, ada kalimah pujian iaitu ucapan kita, dan ada juga atas apa kita puji. Benda-benda macam tu dari segi ilmu dia panggil rukun. Rukun dalam kita memuji Allah. Kita tengok muka surat berikut.
Cuba tengok muka suratnya, pada muka surat 16. Rajin-rajinlah sebut Alhamdulillah. Janganlah sampai satu hari tu, satu petang tak ada sebut Alhamdulillah. Oksigen sedut daripada Zuhur sampai ke Asar. Sekali Alhamdulillah tak sebut, tak handsome ah. Kita dapat nikmat. Petang ni dapat minum-minum ada? Dapat minum-minum. Ya Allah. Tekak kita tu boleh kembang kecut untuk minum. Apa dia panggil? Otot estrabos pula. Apa nama dia yang dalam badan kita tu yang dia besar kecil menjadikan makanan boleh masuk dalam. Esophagus. Estrabos pula. Jauh sangat saya estrabos dengan esophagus. Esophagus tu. Esophagus tu nikmat besar tau dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak payah goyang-goyang kepala turunkan masuk dalam tu. Kita tak payah pakai apa? Tahu pam tandas tu. Ustaz tak senonoh Ustaz pakai pam tandas. Tak payah nak kena pam mulut kita untuk bagi dia masuk. Tak payah. Tak payah. Extra jaw semua keluar. Kita tak payah guna tu. Kita tak payah guna pam angin, pam tayar untuk tiup masukkan dia tu. Itu nikmat. Ada sebahagian orang yang mana dia tak boleh masuk makanan tau. Tak boleh masuk. Masa tu kita tahu, ya Allah besarnya nikmat dapat menelan makanan, meneguk air. Ya Allah besarnya nikmat. Jadi kita ucaplah Alhamdulillah. Nikmat tu sangat besar. Sangat besar. Nikmat daripada memasukkan makanan sampai keluarkan makanan. Saya cerita hari tu kan. Ada satu hamba Allah, saya lawat dia, ziarah dia sakit. Dia cerita, dia punya lemah tenaga badan dia. Dia punya lemah tu, dia punya rasa nikmatnya dapat berak, dapat buang besar. Maaf sikit buat bahasa saya kasar sikit ni. Dia kata apa? Sampai dalam keadaan dia punya lemah tu, dia kata dia dah rasa dah najis ada dekat dubur tu, tapi tak boleh telan untuk keluarkan dia daripada situ. Jadi tersangkut kat situ, sakit. Perut pedih, badan dah tak selesa, kepala dah bengap, perasan kat situ. Tapi lemah. Tak boleh nak tekan teran. Ya Allah. Dia kata ya Allah betapa nikmatnya dulu sebelumnya dapat merasakan mudahnya kita keluarkan najis. Tapi kita ingat nikmat tu mesti dapat sesuatu yang kita luar jangka saja. Tak mesti sebenarnya. Sebenarnya apa yang kita dah buat hari-hari ni pun sebenarnya ya Allah nikmatnya terlalu banyak. Jadi kita banyakkan puji Allah. Baik, rukun hamdalah tu apa? Cerita dia. Kenapa kita nak cerita nikmat? Kenapa kita nak cerita nikmat? Sebab dengan cara itu dia datangkan keinsafan dalam diri kita. Betapa kita ni sebenarnya terlalu tidak sopan ketika terlalu lokek untuk memuji Allah. Kita macam tunggu sebab-sebab yang kita syaratkan kepada Allah baru kita nak puji. Jadi kita ni sebenarnya sikap kita tu memang zalim pada diri kita sendiri. Kita nak macam ada nikmat orang bagi hadiah besar baru kita sebut Alhamdulillah. Ada nikmat yang kita luar jangka baru kita nak sebut. Kalau begitulah sikap yang ada pada diri kita, kan menunjukkan yang kita ni tak begitu bagus dalam urusan. Walaupun baik dari segi memuji Allah, tapi macam kita syaratkan dapat yang sekian-sekian yang kita nak, yang kita ingin baru puji. Jadi tak cantik Sebenarnya tanpa kita menunggu apa-apa di luar jangka datang kepada kita pun sebenarnya sudah ada sebab yang banyak pada diri kita yang mana sepatutnya kita berterusan memuji Allah. Jadi kalau kita muhasabah balik semula, teruk aku ni rupanya. Kita akan perasan gitulah. Sebab tu kita ingatkan semula nikmat-nikmat Allah. Supaya kita belajar bab hamdalah ni, memuji Allah ni, baru kita tahu ya Allah patutlah Imam Nawawi kata sunat apa-apa benda mulakan dengan Alhamdulillah. Majoriti ulama kalau menulis kitab startnya Alhamdulillah. Mereka pesan lagi selalulah sebut Alhamdulillah. Macam itulah. Jadi kita latihlah hati kita macam tu. Tapi yakinlah bahawa dengan ilmu kefahaman dia membantu kita untuk lebih yakin kenapa kita mesti ucap Alhamdulillah setiap masa. Betul tak?
Dulu kita tahu alhamdulillah tu bagus. Kita tahu perlu. Tapi dengan ilmu dia tambahkan sikit kat kita, merasakan betapa memang patutnya setiap masa aku sebut. Setiap masa sepatutnya. Dia tambahkan lagi kita rasa bersalah dan rasa kurangnya kita. Itu penting tu. Perkara tu penting ya. Baik, kita tengok rukun hamdalah. Ada 5 maknanya dalam memuji ni mesti ada 5 perkara. Baru nama dia memuji Allah. Rukun, apa maksud rukun? Benda, perkara yang mesti ada dalam perkara itu. Supaya diterima sebagai perkara tersebutlah. Contohnya macam rukun solat, ada 13. Fatihah mesti ada dalam solat supaya solat diterima sebagai solat. Rukun negara, kesopanan dan kesusilaan mesti ada dalam pembinaan negara, kesopanan dan kesusilaan. Kalau tidak, tak terbina negara kita. Contohnya rukun wuduk, mesti ada basuh muka, barulah wuduk tu di mana. Jadi benda-benda macam itulah. Sekarang rukun hamdalah, mesti ada 5 ni, barulah hamdalah tu diangkat, diterima sebagai puji-pujian kepada Allah. Yang pertama, rukun yang pertama ialah hamid, iaitu makhluk yang memuji. Ataupun manusia lah, tak kira. Kalau jin puji, jin lah. Kalau malaikat puji, malaikat lah. Yang penting ada makhluk yang memuji. Hamid. Yang kedua, mahmud. Mahmud maknanya dia yang dipuji. Yang dipuji yang dimaksudkan sini ialah yang memberi nikmat segala-galanya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hamid, ada mahmud. Kemudian ada pula yang ketiga, mahmud bihi, yang dipuji dengannya. Kita puji dengan apa? Dengan lidah. Mesti ada sebutan tu. Sebab saya pemuji, Allah dipuji. Pujian saya memuji dengannya. Dengannya tu dengan apa saya puji? Dengan lidah saya. 3 mesti ada. Nombor 4, mahmud alaihi, yang dipuji ke atasnya. Saya puji dengan lidah ni atas apa saya puji? Atas nikmat yang Allah beri kepada saya. Dan yang kelima, mesti ada sirah. Sirah tu maknanya apa? Ucapannya, perkataan pujiannya apa? Dia punya statement dia apa? Dia punya lafaz dia apa? Sirah, ucapan dia. Jadi ucapan pujian seperti mana kalau kita sebut Alhamdulillah. Itu maknanya itulah ucapan dia. Ataupun kita puji orang pula, kita kata Muhammad ni orang yang baik lah. Muhammad ni orang yang baik. Saya puji dengan lisan atas kebaikan yang dia buat pada saya, dan ucapan saya ialah Muhammad adalah orang yang baik. Itu contohnya lah. Baik. Masya Allah, tabarakallah. Tengok tu. Jenis-jenis hamdalah. Jenis-jenis pujian. Pujian yang berkaitan dengan Allah. Ada Allah puji Allah. Ada Allah puji makhluk. Ada makhluk puji Allah. Ada makhluk puji makhluk. Kita tengok ni cerita dia. Kalau dalam bahasa akidah, dalam bahasa bab akidah, Allah ni kita sebut yang bersifat qidam ataupun qadim. Kalau makhluk ni kita sebut hadis. Hadis tu maknanya yang bersifat baharu. Makhluk bersifat baharu. Allah bersifat qidam. Kalau saya tak sebut secara bahasa Arab, qidam, hadis, baharu tu kan macam berat bahasa Arab kan. Kita guna bahasa mudah lah. Bahasa Wong Jawa pula. Silap lagi sebut. Bahasa pasar lah. Bahasa pasar lah. Sebab ni ramai ni petang ni 150 orang. Ada sini India, ada Cina, ada Iban, ada Bidayu, ada Melayu, ada orang putih, ada macam-macam, ada Jawa, ada Banjar. Jadi saya nak ambil satu perkataan yang senang. Allah sifatnya hari tu kita dah belajar, dia wujud tanpa permulaan. Tanpa diwujudkan oleh pihak lain. Tanpa ada permulaan. Start dia tak ada. Tak ada start bagi Allah. Mula ada tu tak ada. Tidak ada mula ada bagi Allah. Macam mana tu? Tidak ada permulaan bagi Allah. Jadi sifat Allah tu sifatnya qidam. Jadi Allah bersifat qidam, kita sebut qadim. Allah itu qadim. Macam itulah dari segi dia punya
penggunaan dia. Tak apa, jangan pening-pening. Allah qadim, tiada permulaan. Okey. Makhluk selain daripada Allah, apa-apa saja kita panggil dia hadis. Hadis tu maknanya bukan hadis Nabi, bukan. Hadis tu maknanya apa-apa saja yang ada start permulaan dia wujud. Maknanya dia tu asalnya tak ada, kemudian jadi ada. Kalau gitu semua selain daripada Allah, semua hadis. Semua hadis. Semua hadis. Maknanya benda baharu. Apa maksud baharu? Baru tu bukan baru ada, bukan. Baharu tu maknanya dulu asalnya tak ada menjadi ada. Kita panggil hadis. Jadi saya ni yang kat depan ni hadis ke qadim? Hadis. Hadis lah. Hadis Hadis lah. tu apa Ustaz? Apanya? Apa ke pedas? Hadis. Pedas. Pedas. Alamak, saya tercakap pula pedas. Padahal saya tak pernah rasa. Tapi tak apalah. Kira. Masya Allah. Tak dapat rasa lah pedas tu. Itulah, anggap saya berbohong sudah. Pedas lah, pedas. Ejaan dia. Tarik tu, naik atas. Hadis. Jadi ceritanya saya nak cerita apa? Saya bersifat hadis. Maknanya saya ni asalnya tak ada. Semua selain dari Allah, semua sama. Nabi, malaikat, bumi, langit, alam, semua isinya semua hadis. Allah sahaja yang kita sebut sebagai qadim. Baik, sekarang ni yang nak dicerita ni, sebelum cerita ni saya nak buka mukadimah bayangan dia ni. Kalau saya puji Allah, maknanya pujian hadis untuk qadim. Kalau Allah puji Nabi, contohnya Allah sebut dalam Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Bukan berakhlak baik. Berada di atas. Bukan akhlak yang baik, akhlak yang agung. Akhlak baik macam ni, akhlak agung macam ni, kedudukan Nabi di atas akhlak yang agung. Ui, ya Allah. Jadi dalam bab akhlak, ada beza tak antara akhlak dengan adab? Ada beza tak di antara akhlak dan adab? Ada ulama kata sama. Ada sebahagian ulama kata sama. Akhlak dengan adab maknanya etika, tertib, kesopanan, sama. Ada ulama kata beza sikit. Adab adalah hasil daripada pembelajaran dan pendidikan macam mana nak beradab. Adab. Tapi akhlak terhasil dengan ibadah. Okey, contoh. Pernah jumpa tak orang yang tak semayang tapi cakap lembut? Pernah. Dia tak semayang, ponting atau tak semayang cukup. Tapi bila datang kita, Assalamualaikum makcik. Apa Itu khabar? beradab. Itu beradab. Beradab. Dia ada adab dari segi dia terlatih untuk menghormati manusia, untuk dia santun, untuk dia berbahasa dengan orang yang lebih tua. Dia ada adab. Tapi kita tak boleh kata dia berakhlak. Ni dari segi takrif yang kedua tadilah. Tapi dalam bahasa Melayu tak kisahlah kita nak sebut dia ada akhlak tapi dia ada adab juga, terserah. Ni saya nak cerita ni dari segi perkataan bahasa Arab tu. Sebab ada ulama mengatakan kalimah akhlak tu daripada perkataan khalq, ciptaan. Dan bila disebutkan dalam Quran, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah, maka penciptaan itu tujuannya ibadah itu untuk menghasilkan akhlak. Sebab tu dalam Quran disebut Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu menegah manusia daripada perbuatan fahsya, perbuatan mungkar. Fahsya dengan mungkar biasanya dipacu oleh hawa nafsu. Jadi untuk mengatasi masalah hawa nafsu, kita perlu
ada akhlak. Untuk ada akhlak, kita kena hasilkan dari ibadah yang betul. Bukan solat saja, solat yang khusyuk, solat yang berkualiti, solat yang faham tujuan. Dia akan melahirkan akhlak dan dia akan mengatasi kejahatan yang biasanya berunsurkan kepada perut dan hawa nafsu. Jadi nak ngelakkan dia daripada, ada orang kadang-kadang dia berzina, tapi dia cakap baik dengan orang. Cakap baik dengan orang. Ada orang dia bergaul dengan orang baik, tapi dia dengan pasangan dia yang tak halal tu dia lakukan perkara yang tak senonoh, tapi dengan orang lain. Jadi nampak dia beradab, tapi sebenarnya tidak berakhlak. Tidak berakhlak. Ada tak orang yang kadang-kadang dulu di luar negara, sampai dulu ada satu pihak dia nak buat apa tau? Persatuan gay beriman. Persatuan gay beriman. Kenapa dia nak buat persatuan gay beriman? Sebab pada dia, kami tak kacau orang, kami tak curi harta orang. Dan kalau orang berurusan dengan kami, dia kata kami lebih jujur, kata dia. Sebab kami tak ganggu anak dara orang. Kami minat sama lelaki, itu pun yang nak dengan kami. Jadi dia pula cakap dia lebih amanah dengan perempuan. Dia menganggap gitu. Jadi dia anggap kami lebih beradab daripada lelaki lain yang suka ambil kesempatan kat perempuan, kami tak ambil kesempatan perempuan. Dia guna otak dia. Sebenarnya dia ingat dengan cara begitu, dia boleh berhujah bahawa dia adalah orang yang menjaga adab. Tapi pada dasarnya, mengikut takrif yang kedua, ni contoh saja tau, untuk kita berfikir saja. Maknanya dia memiliki adab dari segi urusan dengan manusia, tetapi pada masa yang sama dia tidak berakhlak. Baik. Nabi masa menerangkan tentang adab, Rasulullah kata adab, siapa yang didik Nabi beradab? Sebab adab dia proses mendidik. Mesti ada cikgu didik dia. Mesti ada guru didik dia. Mesti ada lingkungan yang baik yang didik dia. Sebab tu untuk Nabi dia tak ada lingkungan. Rasulullah bersabda, "Addabaniyallahu fa ahsana ta'dibi." Allah lah yang mengadabkan aku dan Allah lah yang mengelokkan adab aku. Nabi memang totally dapat bimbingan adab direct daripada Allah. Nabi memang special. Tak payah mak dia ajar adab sopan. Dia hidup tengah-tengah jahiliah pun dia tetap sopan. Dia hidup di tengah-tengah ahli maksiat pun dia al-amin. Dia memang sebab direct dapat daripada Allah. Orang yang macam tu seorang ni Nabi Muhammad lah. Nabi Muhammad lah. Kita memerlukan lingkungan yang baik. Kita memerlukan keluarga yang baik. Kita memerlukan sekolah yang baik. Sebab kita manusia biasa, kita perlu lingkungan. Sebab tu kita kena setkan anak kita dalam berkawan yang baik, guru yang baik. Guru ada yang guru yang tak elok, guru yang baik, semua kita perlu itu. Sebab kita risau tentang adab. Tapi kita kena risau juga tentang anak kita berkaitan urusan akhlak dia. Sebab akhlak ni dia muncul melalui proses ibadah yang betul dan benar. Dia menghasilkan akhlak dan akhlak itulah yang akan menghasilkan kekuatan nak benteng dia daripada jenis-jenis kejahatan yang secara senyap-senyap tapi menggunakan hawa nafsu. Jadi ada ulama bezakan macam tu supaya kita nampak. Kenapa Rasulullah kata innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutuskan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Sebab orang tak menyembah Allah, macam mana dia nak berakhlak? Jahiliah tak menyembah Allah, tidak ada proses ibadah yang dapat menghasilkan akhlak yang baik, tak ada. Tapi dari segi adab, Rasulullah al-amin. Dan mereka cukup suka adab yang ada pada Nabi, tapi bila Nabi ajak untuk menyembah Allah yang boleh menghasilkan akhlak yang baik, dia tak suka. Tapi Nabi punya amanah, Nabi punya sopan pada orang tua, Nabi daripada kecil memang beradab tinggi. Tidak pernah menyakiti orang, berniaga dengan jujur, sampai Khadijah pun tertawan hati dengan Rasulullah. Sedangkan Nabi masih muda pada ketika itu. Nabi ke mana-mana disenangi oleh orang sebelum diutus sebagai Rasul. Tapi bila diutus untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak. Jadi ada ulama bezakan, tapi sebenarnya kedua-duanya saling berhubungan dan saling bersangkutan. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Faham cerita. Baik. Tak apalah. Tapi kalau ada orang kata sama, tak apa tau. Bukan maksud saya benda tu memang tidak sama atau tak boleh dikatakan sama. Boleh, tak ada masalah. Cuma ada sebahagian ulama membezakan tu, saya saja share
untuk kita dapat pengetahuan itu saja. Kalau ada orang kata sama je adab dengan akhlak benda yang sama, okey. Tak ada masalah pun, saya pun okey je terima. Yang penting kita kena ada adab, ada akhlak, itu yang penting. Faham? Cerita pung kita tak ada adab, kita tak ada akhlak. Susahlah kita. Okey, baik, kita tengok last. Tengok muka surat 16. Jenis contoh pujian qadim, yakni Allah kepada qadim. Allah puji dirinya. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Dialah, yakni Allah lah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Allah puji dirinya. Baik. Nombor 2. Pujian qadim kepada hadis. Contoh, ni'mal abdu innahu awwab. Allah puji Nabi Sulaiman. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia adalah yang taat dan banyak bertaubat. Allah puji Nabi Sulaiman. Qadim kepada hadis. Baik. Pujian hadis kepada qadim. Contohnya kita puji Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Hadis kepada qadim. Qadim Allah. Pujian hadis kepada hadis, contohnya kawan-kawan puji. Zaid memuji Omar, katanya kamu punya akhlak sungguh baik. Tapi kalau dalam bahasa Melayu, akhlak dengan adab sama makna saja. Yang saya cerita tadi dari sudut perkataan bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Melayu kita nak campurkan semua. Adab itulah akhlak, itulah etika, itulah tertib, itulah kesopanan, itulah kesantunan, itulah kita nak masuk semua sekali. Itulah pendidikan moral, itulah apa, tak kisah, tak ada masalah. Boleh saja kerana itu cuma diberi nama berbeza, kadang-kadang disandarkan dengan sebab berbeza. Apapun yang saya cerita tadi sedikit sedutan dari segi bahasa Arab. Boleh sampai sini? Dah panjang tu. Tu mat lazim yang tak lazim. Mat lazim yang tak berapa lazim. Baik, jazakumullah khairan katsirah. Mudah-mudahan manfaat. Minta maaf ambil lebih masa sikit. Mudah-mudahan pertemuan kita yang ke hadapan kita akan ada cerita menarik tentang selawat, tentang ada sebahagian ulama yang mengatakan Abu Talib, pakcik Nabi, sebenarnya mati dalam Islam. Ada ulama yang mengatakan begitu, diketengahkan, dikongsikan. Mudah-mudahan insya-Allah nanti kita tengok dia punya berita, cerita-cerita menarik. Dan hari ini alhamdulillah kita belajar beberapa perkara. Semoga Allah tambah ilmu kita, Allah tambah kefahaman kita, Allah jadikan kita seiring bertambah ilmu, bertambahlah adab dan akhlak kita. Semoganya macam itulah. Kalau saya punya perangai ni yang tak berapa nak adab, tak berapa nak akhlak, saya minta maaf lah. Mungkin saya ni geng-geng barkoba lah agaknya. Barkoba. Barkoba pula kena. Tak apa. Saya ni itu. Jadi mohon maaf, saya kembalikan semula kepada pengacara majlis. Silakan. Siapa moderator, Mira ke? Mira, tak dengar suara Mira? Maaf. Tadi dah hilang dari radar Ustaz. Oh ya, saya. Allahumma salli ala Muhammad. Ustaz, tak ada buka salam Ustaz. InsyaAllah next boleh. InsyaAllah akan Tak datang. nak baik. Alhamdulillah. Banyakkan ucapkan Alhamdulillah. Tanda syukur dan pujian hanya kepada Allah, Tuhan sekalian alam, Masya Allah. Dan kita bersyukur juga, alhamdulillah kita dipilih duduk dalam majlis ilmu hari ini. Bukan hari ini saja, istiqomah dalam majlis ilmu, Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenuk Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita hari ini. Setiap hari, Ustaz sikit ebahan kuliah hari ini Ustaz. Silakan. Pada pukul 8.15 malam hari ini, kuliah maghrib kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Haji Ashraf bin Suwarin dengan hadis-hadis sahih terbukti masa kini. Dan kuliah akhir kita bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Misnah binti Miran pada pukul 9.15 malam dengan fiqh darah haid, nifas dan istihadah. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemenuk Iman dengan kuliah-kuliah yang telah disediakan. Semoga memberi manfaat kepada kita. Dengan ini saya mewakili Gemenuk Iman mohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Komen Sumayah tu. Semoga Sumayah terus sihat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jadi kita tangguh kuliah kita.
dengan bentuk dengan tasbih kafarah dan surat doa saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Terima kasih semua.